menu pertama yang akan kami kongsikan bersama dengan anda, iaitu menu mi kari kerang original. Kita bersama dengan Encik Muhammad Radzi Abdullah Shukri yang berada di Sentul sekarang ini. Selamat tengah hari Encik Radzi. Ya, selamat tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada beberapa tetamu yang lain akan berkongsi resepi atau menu-menu yang lain sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu kita bersama dengan Encik Radzi. Ya, bercakap tentang mi kari kerang ni. Memang sedaplah bunyinya. Kita nak tahu keistimewaan Encik Radzi punya menu ni. Boleh, tak ada masalah. Baik, berbanding dengan mi kari kerang yang lain lah kan. Apa yang membuatkan mi kari resepi Encik Radzi ini begitu istimewa sekali berbanding yang lain? Yang istimewanya adalah resepi ini adalah dari ibu saya sendiri. Dari mak saya sendiri. Dan sebelum ni dia ada buka kedai, tapi tahun 85 lah, 1985. Sejak daripada tu menu ni jadi menu family lah. Setiap kali raya, setiap kali ada jamuan makan-makan kita. Lepas tu daripada saya berhenti kerja hari tu, saya terus mungkin boleh niaga kot. Sebab sebelum-sebelum ni tetamu-tetamu yang datang untuk makan kari ni pun dia cakap kenapa tak cuba niaga ke apa ke. So daripada situlah saya terdetik hati untuk nak niaga lah. Bila tu Encik Radzi mula berniaga? Pada bulan 3 hari. Bulan 3 tahun ni? Tak, bulan 3 tahun ni. Ya, betul. Okey. Awal bulan. Untunglah ada orang dalam keluarga yang mahir masak mi kari kan. Dah hari raya pun makan mi kari. Tapi Encik Radzi nak tahulah kan, kita semua orang makan mi kari kan. Tapi macam Hawa dah tanya dan Encik kongsikan, ini adalah resepi turun temurun. Jadi mungkin Encik Radzi boleh kongsikan bagi Encik Radzi sendirilah. Sebelum ni apa orang kata transisi ni daripada mungkin pekerjaan lain dan sekarang menjual mi kari sejak bulan 3 tahun ni kan. Apa yang Encik lihat sebagai cabaran? Cabarannya sebagai peniaga ni lah. Peniaga tepi jalan ni kan biasalah. So, banyak kompetitor, banyak kedai makan. So, kita tak boleh nak berharap sangat customer akan datang sentiasa kedai kita lah. So daripada situ kita belajar untuk marketing online. Kita buat online. So dapat order banyak lah daripada online. Marketing online, bijak-bijak. Betul. Apa pun sekarang ni pemasaran pun antara elemen penting lah dalam perniagaan kan. Baik, Encik Radzi bercakap mengenai mi kerang ni kan. Mesti kuah tu yang kena padu, mesti kuah tu yang kena sedap kan. Macam mana kalau kita nak pastikan kuah itu memang cukup rasanya dengan kerang lagi tu? Ada rahsia ke kalau boleh kongsikan? Okey, kuah tu ikut resepi mak saya lah. Kita tak perlu bubuk banyak-banyak bahan, banyak-banyak benda. Cuma perlukan sebut kari, sebut cili dan kita akan masak dulu. So siapkan paste dia lah. So bila dah masak paste tu, dia akan minyak dia naik atau apa pun. Lepas tu baru kita masukkan bahan-bahan lah. Bahan-bahan seperti ayam. Untuk yang kerang tu dia belakang sikit. Sebab kita nak bagi rasa kerang tu kenyal-kenyal sikit kan. So bila nak masukkan kerang tu, tunggu dia menggelegak yang pertama. Lepas masukkan menggelegak, tunggu dia menggelegak yang terakhir lah. So daripada situ kita boleh dapat rasa kerang yang lebih manis. Rasa kerang yang lebih manis. Segar lah kan. Okey, dan dalam satu hari tu Encik Radzi mungkin boleh kongsikan berapa kilo kerang yang digunakan? Dalam perkiraan kalau ikut kilo dengan cengkerang sekali, dengan kulitnya sekali, dalam 5 ke 6 kilo lah. Kalau isi saja saya akan gunakan dalam 1 kilo untuk buat satu masakan, satu masakan lah. Di mana boleh buat hidangan untuk 20 ke 25 orang. Okey. Dan dalam satu hari berapa bungkusan yang dijual Encik Radzi? Setakat ni konsisten alhamdulillah 3 ke 40 bungkus lah. So, tak termasuk yang order lain lah. Kadang-kadang ada orang pagi-pagi dia nak order
banyak-banyak. Kita kena prepare yang dulu. Lepas tu baru prepare untuk yang walk-in pula. Ini dengan marketingnya, pemasaran tadi, online marketingnya tadi ya. Jadi Encik Razi bercakap mengenai nak ambil tempahan apa, saya pasti dalam kalangan penonton WHI ni tengah hari ni lapar ni. Jadi untuk keesokan hari kalau nak buat tempahan, apa laman media sosialnya? Ataupun nombor telefon WhatsApp ke? Boleh layari Mi Kari Kerang Original dan Facebook pun sama, Instagram pun sama. Ataupun boleh WhatsApp je terus saya dekat dalam Mi Kari Kerang Original. Itu ada tertera jelas. Okey, baik. Terima kasih Encik Razi. Kalau nanti saya nak makan, kita buat versi vegetarian. Untuk Hawa dia suka kerang. Saya nak ekstra kerang. Okey, baik. Boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Terima kasih Encik Razi. Baik, sama-sama. Itu dia Mi Kari Kerang Original. Mungkin yang pernah mencubanya tahu rasanya, yang belum pernah bolehlah anda mencubanya di Mi Kari Kerang Original di Sentul, Kuala Lumpur. Okey, Hawa, tadi saya sempat melihat komen-komen di Facebook. Ada yang sudah berkongsi suka makan sambal kerang dan dikatakan juga kerang ini rendah kalori dia. Katanya hampir tiada karbohidrat dan lemak. Betul atau tidak saya tak pasti, ini pembacaan saya. Tapi kami nak kongsikan bersama dengan anda trivia berkaitan dengan kerang. Jom kita saksikan. Kerang antara sejenis hidupan laut bercengkerang yang cepat membiak di kawasan pantai berlumpur. Mempunyai lebih dari 200 spesies dan sebahagian besarnya tidak sesuai untuk dikomersial atau dimakan. Jika di Malaysia, spesies kerang yang biasa diternak ialah jenis Anadara granusa dan ia sememangnya unik kerana pengawalan hidupan laut itu telah dilakukan sejak tahun 1960-an lagi. Namun tahukah anda, kerang juga mempunyai khasiat yang tersendiri. Kaya dengan vitamin dan mineral serta zat besi, ia dikatakan boleh dijadikan sebagai sumber protein alternatif bagi menggantikan ikan dan daging. Sumber laut ini kaya dengan tryptophan, iaitu asid amino penting yang membantu badan menghasilkan serotonin, merupakan neurotransmitter yang berguna dalam rawatan dan pencegahan insomnia serta dikatakan boleh meningkatkan mood seseorang. Tidak hairanlah kerang menjadi antara sumber makanan laut yang sentiasa mendapat sambutan yang luar biasa. Bukan sahaja untuk isinya yang enak, malahan cengkerangnya juga dapat dijadikan hasil kraftangan yang cantik bagi mereka yang kreatif. Saya kan sudi kerang ni masak apa pun memang sedap. Jadi bila tengok tadi, okey nasib baiklah. Untung saya hari ni. Okey, kita ke menu seterusnya, Hawa. Ya, hari ini kita nak kongsikan juga masakan tumis darat kerang dan juga sambal kerang. Tadi ada penonton kita di Facebook cakap suka sambal kerang dia kan. Dia suka makan tapi dia makan sorok-sorok. Okey, kita bersama dengan Puan Nur Helimat Dahalin. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan, sebelum kita nak tanyakan mengenai resepinya lah kan, kita nak tahu tentang pemilihan kerang ni. Biasanya kita kalau makan saja, bila nak beli ni tak tahu bagaimana nak pilih yang segar. Kalau boleh Puan kongsikan tipsnya? Okey, tips dia kalau kita nak pilih kerang ni, kita pilih yang cengkerang dia masih terbuka. Masih terbuka tu maksudnya kerang tu masih hidup. Jadi rasa dia lebih kenyal, rasa dia lebih fresh lah. Okey. Jadi kita nak basuh pasal kalau dah kerang tu dah tertutup, maksudnya kerang tu dah mati. Oh, okey. Okey, itu pemilihan kerang. Kalau nak cuci kerang tu elok-elok, sebab kadang-kadang ada pasir, lumpur. Kan? Macam mana pula Puan? Okey, cuci kerang ni memang semua orang pun nak tahulah cuci kerang macam mana kan. So untuk saya buat saya garam sikit, lepas tu saya letakkan limau nipis, saya rendam sekejap, saya berus-berus sedikit dia punya kerang tu. Okey. Baik, kita terus ke tumis darat kerang lah pula ya. Kalau boleh Puan kongsikan keistimewaan menu ni. Okey, menu ni sebenarnya jarang orang buat tau. Kita jarang dengar tumis darat ni. Selalu tumis darat ni ikan kering. Betul? So untuk healthier version instead of ikan kering, saya pakailah
kerang. Macam tadi ada cakap kan, kerang ada banyak vitamins, minerals. So bila anak-anak kita makan pun lebih sihat. Okey, jadi tumis darat ni apa sebenarnya Puan? Kalau kita lihat di visual dia di skrin sekarang ini. Okey, timus pula. Tumis darat ini kita rebus dulu semua bahan-bahan. Dan last sekali kita tumiskan bawang, daun kari dan sedikit halba. Kita letak dekat atas. Jadi dia lebih kurang lagi minyak. So kita boleh kontrol dia punya minyak dia. So for the healthier version, maybe you boleh pakai coconut oil instead of minyak sawit biasa kan. Mudah sahaja. Jadi lepas ni Hawa dah tahu macam nak pilih kerang, dah tahu macam nak cuci kerang, dah tahu macam nak masak tumis darat. Hawa akan masakkan untuk keluarganya. Dan juga keluarga WHI. Okey, baik. Bila entah nak masak tu. Tapi Puan nak tahulah, Puan ni seorang suri rumah kan, dan suka berkongsi resepi. Mungkin boleh kongsikan juga mana dapat inspirasi untuk berkongsi resepi di laman sosial Puan? Sebenarnya family kot, sebab mak saya memang suka masak. Mak saya memang suka masak yang sejenis campak-campak jadi. Jadi saya pun rasa macam seronok pula. Betul lah kan bila masak ni. Saya lagi prefer nak share benda-benda healthy lah, especially for kids kan. Betul. Sekarang semua orang pun nak diet kan. Puan, bila saya lihat kan di laman sosial, rata-rata kalau tumis darat kerang ni mereka tak buka kerang tu. Maksudnya masak sekali dengan kulit-kulit sekali. Tapi kalau lihat Puan keluarkan daripada cengkerangnya kan? Ya. Kenapa ya? Saya keluarkan sebab senang anak saya nak makan. Itu saja lagi senang. Lepas tu saya boleh kontrol dia punya kering. Saya nak kari tu kering. Okey. Tapi kan Puan, cabarannya bila kerang ni nak rebus tu ada kalanya susah nak buka kan. Bila kita makan dekat luar, makan kerang rebus pun ada banyak yang susah nak buka, jadi membazir pula. Apa tips untuk rebus supaya mudah untuk kita nak kupas cengkerangnya? Itulah tadi saya cakap, kalau kita nak cari, seboleh-bolehnya cari yang dah tertutup. Baik. Masa rebus pun tak perlu rebus air yang banyak-banyak. Sekadar sikit-sikit saja. Sebab kerang ni seafood cepat masak. Kita semua nampak kesungguhan Hawa Rizwana untuk mengambil tahu macam mana nak masak kerang sebab dia suka kerang ni. Okey, baik. Ini yang sekarang kita tengah lihat di skrin adalah sambal kerang. Okey Puan, sambal. Semua orang suka sambal daripada ikan bilis atau ayam, ikan dan sebagainya. Ini sambal kerang yang Puan masak, ada perbezaan ke healthier version yang lebih berkhasiat? Yang lebih berkhasiatnya saya pakai kita boleh kontrol minyak dia. Lepas tu saya blend semua sekali, all the tomatoes lah semua. Jadi anak-anak nak makan dia tak nampak tomato semua dalam tu, semua campur. Dah dicampur, dah hancur semua sekali. Dah hancur. Sebab saya lagi, kalau kita hiris bawang, kita tumis dulu. So semua dalam ahli family ni semua duk kutip bawang letak sebelah kan. So bila kita blend semua, dia termakan lah benda berkhasiat. Ini kasih seorang ibu Hawa. Kalau kerang dia keluarkan cengkerang dia, dia buang. Kalau ni masak sambal dia blender sekali segala-galanya supaya anak-anak tak kutip ya, supaya dia makan benda-benda yang berkhasiat. Tapi Puan, selain daripada dua menu ini, apa antara menu lain yang Puan masak menggunakan kerang? Selalunya simple-simple saja sebab saya nak rasa kerang punya freshness dengan manis tu. Selalunya saya cuma just rebus sekejap. Saya akan cicah dengan sambal Thai yang saya buat sendirilah, just cili padi, sikit fish sauce dengan daun ketumbar. Lapar. Sedap lah tu. Itu memang sedap Puan. Lapar saya tengah hari ni. Baik Puan, ada yang mengatakan kan kerang ni ada beberapa saiz ni kan. Saiz yang kecil ni lebih manis berbanding kerang yang saiz besar. Betul ke? Itu saya tak pasti. Jujur saya tak pasti. Tapi saya selalu beli yang sederhana lah, tak naklah besar sangat. So bila besar sangat kita tengok puas kan. Tapi ada yang cakap rasanya kurang manis berbanding kecil kan. Sebab selalunya kalau saya ambil yang sederhana-sederhana tu, dia punya isi tu macam tadi Cik Razin cakap kan, dia lagi kenyal. Betul? Kalau tidak kita makan tu rasa yang besar-besar tu rasa macam
How to say lah, macam medak-medak sikit. Okey. Baik, dan bagi mereka yang ingin mendapatkan menu-menu yang lebih berkhasiat ni, di mana Puan berkongsinya? Saya berkongsi dekat IG saya, Deli Dahlia. Okey. Dekat situ saya ada kongsikan lah macam mana nak masak. InsyaAllah lah soon saya pun nak buat juga YouTube. Okey, selamat berjaya. Kami pun nak tengok, nak belajar masak daripada Puan. Okey. Terima kasih Puan Heli ya, jaga diri. Assalamualaikum. Stay safe. Assalamualaikum. Okey, baik Hawa. Itu dua menu yang dikongsikan oleh Puan Heli. Awak nampak sangat awak suka apa-apa yang Ini ada hari kerang. yang paling bahagia buat saya. Kalau kita ada masakan dekat depan, mungkin Hawa dah tak sabar nak makan. Itulah. Tapi apa pun kami sempat bertanyalah kepada mereka di luar sana, apa antara menu kerang yang mereka suka. Jadi jom kita dengarkan menu kegemaran mereka. Okey, saya sangat menyukai makanan yang berasaskan kerang. Sebab kerang ni susah nak dapat. Jadi kalau kita pergi dekat satu restoran ataupun kedai yang menyediakan masakan kerang tu memang special lah tempat tu. Dan yang kedua, sebab saya ni darah rendah. Jadi untuk tambah tenaga tu, saya kena makan makanan yang berasaskan seafood lah. Dan kerang menjadi pilihan. Dari segi masakan, saya suka rendang kerang. Biasa kita makan rendang ayam, rendang daging, tapi rendang kerang ni dia macam special edition sikit. Saya suka makan kerang sebab tekstur kerang tu sendiri dia ada rasa kenyal dan dia sedap. Saya suka kalau buat sambal kerang atau mi goreng kerang. Tapi sebenarnya saya tak kisah mana-mana masakan yang asalkan ada kerang dia memang sedap. Yang saya sukai ialah kerang masak asam sebab ianya senang dimasak, bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Antaranya halia, asam jawa dan serai. Bagi saya, lauk kerang yang paling saya suka ialah char kway teow kerang. Itu je yang bagi saya kombinasi yang sangat sedap dan sempurna lah bila makan char kway teow. Rasa dia tu memang blend in well. Okey, asalkan ada kerang, ada seorang tu akan makan apa-apa yang ada kerang kat dalam dia lah. Ya, Okey, betul. awak geng dengan Hawa Rizwana. Okey, baik. Kita ke tetamu yang seterusnya iaitu Puan Azlin Suhaida di Langkawi. Ada dua menu juga yang ingin dikongsikan iaitu demo kerang mentega berkrim dan juga kerang ala Thai. Hello, selamat tengah hari. Hai, selamat tengah hari. Ramai ke orang di situ yang tengah bercuti di Langkawi? Sebenarnya ramai-ramai, tapi diorang mengambil kesempatan untuk yang cuti, untuk yang kali ni kebanyakannya duduk berehat dalam diorang punya hotel, makan pun dekat hotel. Relax-relax kata orang. Relax-relax kita ikut SOP, jaga keselamatan. Ya, betul. Okey, Puan Azlin, menunya demo kerang mentega berkrim. Macam butter prawns, butter chicken macam tu ke menunya? Boleh kongsikan? Betul. Lebih kurang macam kita buat butter prawn tu lah. Cuba kita gantikan dengan kerang, sedikit kelainan. Sebab selalunya kita selalunya kita kalau pergi kedai mesti orang akan cari butter prawn, tapi kalau kata time musim-musim kerang ni, why not kita try menu butter prawn tu kita gunakan kerang. Itulah lagi rasa dia pun sedap. Itulah biasanya kalau butter ni kan ataupun mentega berkrim ni, kalau siput digunakan siput kupang juga kan. Ini pertama kali saya dengar kerang. Jadi rasanya bagaimana Puan? Rasanya macam kita perlu tengok jugalah, make sure yang kerang tu kena fresh lah. So untuk saya rasa dia akan insya-Allah memang sedap. Memang manis, orang cakap manis. Okey, baik. Puan Azlin, tadi Puan Nurheli dah kongsikan bagaimana membuat pemilihan kerang. Tapi kalau Puan Azlin sendiri, katanya tadi kerang kena fresh. Bagaimana Puan memilih kerang? Seperti yang mana yang kita tahu pun, kerang ni should be, kalau kita nak pilih yang fresh pun kena tengok yang terbuka. Jangan kalau yang tertutup tu takut dalam tu dia macam dah hancur ke pasir kan. Make sure dia buka elok, warna dia pun warna masih fresh lagi. Jadi kita dah tahu lah, bila tengok macam tu kita tahu kerang tu fresh. Okay. Setakat ni kan penerimaan terhadap mentega berkrim kerang ni bagaimana? Setakat ni untuk buat masa ni, alhamdulillah lah.
Kerana biasanya kan kalau makan kerang ni kan menu dia lebih tradisional. Betul. Jadi ini menu ni lebih modern sikit kan. Betul, lebih. Kita modern kan, selalunya orang buat rendang, sambal, macam tu kan. So kali ni kita macam kan kini macam Chinese style ada, creamy macam Mak Saleh pun ada. Okey. Jadi, Puan Azlin, sekejap. Saya tengah lihat di skrin sekarang ni. Dekat atas masakan tu, Puan taburkan cheese ke tu? itu bukan cheese, itu yang kita buat dia punya yang butter, kan macam ada telur butter brown tu. telur tu kan? Okey, saya ingatkan cheese dekat atas ni. Wow, lagi orang kata berkrim dan cheesy dan bermentega. Ya. Okey, tapi kami perasan yang Puan masak ni dengan cengkerang. Pernah Puan cuba tanpa cengkerang-kerang tu? Yang ini first time kita buat guna cengkerang lah. Sebab bila kita nampak dengan cengkerang ni, orang kata kita nampak macam presentation tu lebih yummy macam tu kan. So kalau orang pun tahu yang kerang tu bila dengan cengkerang itu mesti lagi fresh. Kadang-kadang bila kita guna yang baik isi tu mungkin orang kata mungkin yang ni diguna frozen ke apa ke, tapi sebenarnya kita more to presentation lah, nampak orang lebih appetite, menarik untuk dilihat. Macam tu lah. Okey, baik. Kita ke menu seterusnya ya, Puan Azlin. Kerang ala Thai. Ini pula bagaimana bahan-bahannya apa, Puan? Okey, kita guna seperti biasalah hero dia kerang. Lepas tu kita ada tambah sedikit untuk menarik perhatian Maggi. Okey, kita rebus Maggi. Okey. Jadi kerang tu pun kita rebus juga, masak. Lepas tu kita ada tomato, cili api, serai yang kita racik. Lepas tu kita ada daun limau, bawang sikit. Lepas tu ada sikit sayur tu terpulang lah, sampai optional lah. Nak taruh sayur apa pun boleh kan. Baik, ala kerabu ya, Puan? Yes, untuk kerabu. Fish ada ala kerabu lah, fish sauce. Lepas tu kita ada plum sauce dan juga garam serta gula. Okey, baik. Tadi kan Puan ada kongsikan mengenai kesegaran kerang tu. Bagaimana kalau kita ni dah beli, kan jarang ke pasar tapi dah beli, tetapi nak mengekalkan kesegaran kerang tu, bagaimana kita nak bersihkan dan simpan berapa lama boleh tahan biasanya? Biasanya kalau kita tengok pun, kalau kebiasaannya lah, kalau kita selalunya kalau yang beli ni, kalau di rumah lah ya, di rumah mungkin beli terus masak. Tapi kalau di kedai macam Langkawi ni, kita ni kerang agak susah sikit. Jadi bila kita dapat tu, kita dah cuci, so kita frozenkan. Okey. Sebab dia macam keadaan kerang di Langkawi ni macam ada time-time dia akan masuk lah daripada luar, sebab kerang tak ada di dalam Langkawi kan. Jadi kita ambil daripada supplier luar, so bila buat masuk kita bersihkan, kita portion dan kita frozenkan. Okey. Dan di Montel Cafe ni selain dua menu berasaskan kerang, apa antara menu lain Puan yang ada? Okey. Di Montel Cafe ni sebenarnya kita fusion Malay dengan Western. Malay dengan Western. So kita adalah signature kita dekat sini, signature makanan kita untuk Montel Cafe ni. So nanti kalau kita dengan Hawa datang Langkawi, jumpa singgah. Jom kita balik kampung saya. Okey, baik, kita bersama-sama ke Langkawi. Baik Puan, dan mungkin Puan boleh kongsikan juga laman IG ataupun Facebook bagi mereka yang mungkin tak boleh rentas, belum lagi sempat untuk ke Langkawi dan nak melihat menu-menunya. Okey, untuk semua yang bakal ataupun yang sedang berada dan melancong di dalam Langkawi ini, bolehlah follow IG ataupun IG saya, IG Montel Cafe, Montel by AK, dan juga page Montel Cafe, dan waktu operasi Montel Cafe 3 hingga 11, 3 petang hingga 11 malam. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Jumpalah ramai-ramai datang ke Montel Cafe. Okey, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Jaga diri Puan Azlin. Terima kasih. Tadi Puan Azlin kongsikan kalau di Langkawi kurang kerang. Hero dia sebenarnya beronok. Beronok? Nanti saya kongsikan yang sedikit tentang beronok dia. Saya tahu, dengarlah. Tapi beronok baru first time. Nanti awak kongsikan bersama saya. Okey, Hawa, kita dah kongsikan macam-macam menu berasaskan kerang dan beberapa input. Wow, info dan input jadi input. Input bersama dengan anda, dan kami harap anda telah mempelajari sedikit sebanyak. Awak dah belajar banyak, saya tahu. Ya, dan kami ada macam-macam yang ingin dikongsikan bersama anda, tapi kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini di WHI. Wanita hari ini.